الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 15, baris yang ke-6 daripada atas. Baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan adapun syiddahnya, yakni payahnya, payah aqabah ilmu. Dan adapun syiddahnya, syiddah aqabah ilmu, yakni payahnya, payah aqabah ilmu, maka buangkan olehmu akan dirimu, maka buangkan olehmu akan dirimu. Berwaunge, buangkan. Berwaunge kita bung jadinya. Berwaunge, maka buangkan olehmu akan dirimu. Dengan makna bersungguh-sungguhlah oleh kamu akan diri kamu. Itu makna buangkan olehmu akan dirimu. Maknanya bersungguh-sungguhlah olehmu akan dirimu di dalam ikhlas pada menuntut bagi ilmu. Makna bersungguh-sungguh di dalam ikhlas pada menuntut bagi ilmu. Dan ada tuntutmu itu, tuntut hendak mengerjakan amal, tiada tuntut riwayah jua. Tiada tuntut riwayah. Riwayah ni cerita kepada orang jua. Dan ada tuntutmu. Dan ada tuntutmu, yakni hendaklah. Ada tuntutmu itu, tuntut hendak mengerjakan amal. Hendaklah ada tuntut kita dalam menuntut ilmu tu. Tuntut kita apa? Matlamat kita apa? Tujuan kita apa? Tujuan kitanya adalah hendak mengerjakan amal. Tiada, yakni tiada tuntut olehmu, tuntut riwayah jua. Riwayah ni ceritalah. Cerita pandai ilmu tu, pandai ilmu tu, pandai ilmu tu. Bukan. Hendaklah ada tuntutmu dalam belajar ilmu ni, hendak mengerjakan amal. Itu di antara ikhlas di dalam menuntut ilmu. Ikhlas dalam menuntut ilmu, di antaranya kita menuntut ilmu kerana nak beramal. Menuntut ilmu kerana tuntut redha Allah. Tuntut ilmu kerana nak keluar daripada kelam jahil kepada terang ilmu. Itu ikhlas ketika menuntut ilmu. Bukan kata menuntut ilmu ni nak awak sedap cerita.
Bila ilmu kita banyak, kita bercerita di hadapan orang, cerita kita jadi molek lah. Orang ada ilmu kan? Bila dia bercerita, bercerita sedap-sedap bunyi. Jangan tuntut belajar tujuan seumpama tu. Tiada tuntut itu, tuntut riwayah jua. Nak buat cerita, nak buat sedap cerita. Tu ceritalah riwayah. Cerita dengan mulut. Sekarang ni cerita dengan tangan lah. Sebab selain daripada lidah, satu laginya qalam, tulisan. Sama lah. Sekarang ni nak cerita dalam FB, nak cerita bahawa kita pandai. Jangan tuntut seumpama tu. Tetapi jangan pula kita kata orang yang duk cerita hal ilmu tu, ni, orang kitab kata ni. Itu hati masing-masing. Sebab tu dalam kitab ni, tiada tuntut riwayah jua. Semata-mata nak cerita saja, bukan nak beramal. Faham tak? Tuntut mengerjakan amal, kemudian tak boleh cerita ke? Kena cerita. Kalau tengok tak kena, tak betul, kena cerita. Faham tak ni? Kalau tengok tak betul, kita kena tulis. Cerita macam mana betul dengan tak betul. Bukan maknanya tak boleh nak cerita ke orang, bukan. Jangan salah faham ni. Tiada tuntut riwayat jua. Nak cerita saja, bukan nak beramal. Tetapi apabila dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kena ceritalah. Kena dakwah, kena ajak, tu. Tapi bukan semata-mata nak cerita, bukan. Mana apa ni? Nak menunjuk kepandaian, bukan. Tapi bukan kata tak boleh cerita. Bukan kata dalam FB tak boleh tulis, bukan. Ada ni. Cuma jangan tuntut tujuan kita menuntut ilmu, tujuan kita nak bercerita saja. Ni nak kena bersungguh-sungguh di dalam ikhlas pada menuntut ilmu. Sebab apa? Sebab nak tuntut ikhlas ni satu perkara yang payah. Dia sama je lah. Ikhlas di dalam menuntut ilmu, ikhlas di dalam mengerjakan amal. Kedua-dua ikhlas ni dalam menuntut ilmu, dalam mengerjakan amal, sangat payah. Sangat payah. Sebab kita nak menuntut ilmu, nak redha Allah. Kita beramal, nak redha Allah. Kita tuntut ilmu, nak pahala, nak syurga. Kita buat amal, nak pahala, nak syurga. Redha Allah ke, pahala ke, syurga ke, benda gaib belaka. Benda gaib belaka. Faham tak ni? Hati kita ni mudah tertarik dengan benda yang zahir. Benda zahir, bila orang berilmu, dipuji. Bila orang ni kuat amal, dipuji. Orang yang berilmu akan dipuji. Orang yang kuat amal akan dipuji. Pujian tu yang nyata. Redha Allah, pahala, syurga, gaib. Syurga pula akan datang. Yang hak zahirnya, hak depan matanya, pujian manusia, sanjungan manusia. Apabila dipuji, disanjung oleh manusia, maka mudah nak tuntut dunia pula. Bila orang puji, orang sanjung, maka mudahlah nak cari dunia. Itu hak depan mata, hak zahir, hak sekarang. Hati mudah tertarik dengan hak zahir. Jadi nak dapatkan keikhlasan dalam menuntut ilmu, sama dengan keikhlasan di dalam mengerjakan amal, itu adalah syiddah, payah. Maka kena sungguh-sungguh.
Ikhlas pada menuntut ilmu. Belajar molek-molek dah ilmu agama. Nah, dia akan cerita di hadapan tu, tiba-tiba tidak ikhlas pada menuntut ilmu, neraka Allah Subhanahu wa taala. Neraka. Lawan ikhlas adalah riya. Riya tampaknya adalah neraka. Riya adalah syirik yang kecil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riya haram ijma' ulama. Riya dosa besar ijma' ulama. Ikhlas wajib ijma' ulama. Ni hak bahagian hati pula. Tapi hak bahagian zahir, ketika belajar tu kena atur molek, kena susun molek bahagian zahir. Kemudian boleh pergi kepada bahagian hati, bahagian ikhlas. Tapi ikut hak zahirnya kena buat molek-molek. Belajar kena ikut susunan dalam kitab Minhajul Abidin. Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Letak niat molek. Sama dengan mengerjakan amal. Mengerjakan amal ni hak sebenar. Amal yang sebenar. Yang berlandaskan kepada ilmu. Kemudian amal yang sebenar tu, hati kena ikhlas. Dia ilmu dengan amal. Yang diumpamakan dengan dua permata. Dua-dua ni sama sahaja. Dua-dua ni sama sahaja. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunat. Sama sahaja. Menuntut ilmu dengan mengerjakan amal sama sahaja. Ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada yang sunat. Sebagaimana amal yang fardu ain tidak dikerjakan, dosa yang besar. Mana amal fardu ain? Sembahyang 5 waktu lah. Mana amal fardu ain? Puasa Ramadan lah bagi orang yang cukup syarat wajib. Tinggal sembahyang 5 waktu, tinggal puasa Ramadan, dosa yang besar. Sama juga belajar ilmu, hak fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Tak belajar, dosa yang besar. Sama sahaja. Jadi ilmu dengan amal kena buat molek-molek. Amal ilmu belajar ikut susunan molek. Fardu ain kena kemas. Amal pun sama, kena comel molek-molek. Kemudian barulah pergi ilmu tu, menuntut ilmu kena ikhlas. Mengerjakan amal kena ikhlas. Tapi kalau buat tak betul, tak ada. Kita tak belajar fardu ain tauhid fiqh tasawuf, kita tadah telinga je lah. Marilah hak mana-mana pun kita tadah telinga je. Fardu ain tauhid mana? Fardu ain fiqh mana? Fardu ain tasawuf mana? Kita nak cara janji kita ikhlas. Tak betul gitu. Tak betul. Buat tu salah, tak ada bicara bab ikhlas tak ikhlas. Buat biar betul dulu, belajar biar betul dulu. Barulah letak hati molek ikhlas dalam menuntut ilmu. Sama juga semayang dengan ilmu. Semayang comel-comel. Kemudian ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia kena buat comel dulu. Contoh ginilah, baca Quran dengan ilmu. Bukan baca Quran tanpa ilmu. Memanglah orang baca Quran ni ada ilmu. Kalau tak ada ilmu tak boleh baca Quran. Semua ada ilmu. Orang baca Fatihah, semua ada ilmu. Ada ilmu lah boleh baca Fatihah tu. Tapi ilmu level mana? Lepas dah fardu ain betul Fatihah. Baca Quran, hak ilmu fardu ain lepas ke dak ngaji hukum hakam Quran? Ilmu level mana? Ilmu ada. Tak ada ilmu tak boleh baca Fatihah. Tak ada ilmu tak boleh baca Quran. Tapi ilmu level mana? Tak ada ilmu tak boleh semayang. Tak ada ilmu. Rukun 13 pun tak tahu nak semayang macam mana. Betul kata, boleh semayang tu ada ilmu dah tu. Ada ilmu lah.
Samalah, boleh baca Quran tu ada ilmu lah. Ilmu level mana lepas dak level fardu ain. Sebab ilmu ni mudah kita buat ceritanya, ilmu dunia lah. Ada hak pekat tadika, ada hak pekat sekolah rendah, ada hak pekat sekolah menengah, ada hak pekat universiti. Hendak ni. Kalau kita kata kau nak lepas fardu ain ni, kena siapa pekat sekolah menengah lah. Hak universiti barulah fardu kifayah, buat cerita gitu. Tapi kalau ilmu setakat tadika, kalau rendah, tak jadi apa tu, ada ilmu. Tapi untuk amal tak lepas. Memang ada ilmu belaka, boleh bilang rukun 13. Tapi bukan qadar tu je, ilmu fardu ain sembahyang. Baca Quran samalah. Adalah ilmu hak pekat tadika kalau rendah tu. Tapi lepas dak fardu ain kita nak baca Quran tu. Kan? Baca Quran kan? Peringkat ngena, naik satu peringkat. Kita belajar peringkat mana? Ini amal akhirah ni. Ini amal akhirah. Kerjaan dunia, habis mesti belajar. Kerjaan dunia. Amal kerjaan akhirat. Belajar bab sembahyang, level mana? Tadika, kalau rendah, kalau menengah. Baca Quran, level mana? Tadika, kalau rendah, kalau menengah. Boleh buat belaka, tak ada orang tak boleh buat. Tak ada orang tak pandai baca Fatihah. Semua orang pandai baca Fatihah. Betul ke tak? Semua orang pandai semayang. Betul ke tak? Semua orang pandai baca Quran. Betul ke tak? Baca biar betul-betul, ilmu biar lepas fardu ain. Ilmu biar lepas fardu ain. Dia ilmu Quran ni fardu kifayah, bukan fardu ain. Ilmu Quran fardu kifayah, bukan fardu ain. Hak fardu ainnya ilmu hak nak luluh Fatihah, itu fardu ain. Ilmu nak luluh Fatihah tu fardu ain. Dia Fatihah comel, tapi dia buta huruf. Quran tak pandai nak baca. Ada orang seumpama tu. Dia buta huruf, dia tak pandai baca Quran. Berdosa tak dia? Tak berdosa. Bukan fardu ain. Baca Quran sunat. Belajar ilmu Quran tu fardu kifayah. Jahil dia, buta huruf dia. Tak berdosa. Tapi rugilah dianya sebab tidak boleh membaca Al-Quran selebih berzikir. Berdosa. Siapa kata berdosa? Bukan fardu ain. Kita pun nak baca Quran selebih-lebih zikir, amal sunat. Amal sunat orang maklum. Bila nak je baca Quran, wajib fardu ain kena belajar hukum hakam dia. Nak baca Quran, wajib fardu ain kena belajar hukum hakam dia. Level mana nak lepas fardu ain untuk boleh baca Quran sendiri? Level mana? Level mana? Level ngenali betul kena baris gitu je. Hukum hakam baca tunggal langgan. Lepas level fardu ain. Jadi bila nak baca saja fardu ain belajar. Level fardu ain. Wa amal comel-comel baca Quran dengan ilmu molek-molek, jaga molek hati tu. Jangan riak. Orang yang qari yang riak ada tempat khas dalam neraka Jahannam. Jubul Hazan nama dia. Nabi SAW bersabdanya, Ista'izu minal jubil hazan. Minta berlindunglah kamu daripada jubil hazan. Bersahabatannya, apa dia jubul hazan? Wadin fi jahannam uiddat lil qura'il mura'i. Satu lembah dan neraka Jahannam yang disediakan untuk qari yang riak. Faham tak ni? Tu kena jaga pula situnya. Tapi buat kena comel. Jangan pula kita baca Quran salah pun kita ikhlas. Allah Ta'ala tahulah kita tak pandai. Memang Allah Ta'ala tahu kita tak pandai. Dan Allah Ta'ala tahu kita tak belajar. Walaupun kita baca salah, ikhlas. Kamu ramai-ramai ni baca sedap, nak nyuhu, nak nunjuk ke orang, dia kata. Dia baca salah tu ikhlas, orang baca comel tu riak. Bijak orang gini ni.
Adalah pesan gini ni. Pesan-pesan Ramadan lah ni. Masa-masa tadarus. Dia baca orang tegur. Baca orang tegur. Baca orang tegur. Nak marah dia ni. Dia orang tua. Dia orang tua. Alah mentang-mentang lah kita baca salah. Kita baca salah pun kata ikhlas. Demo baca comel. Nak bertanding dia kata. Nak timbul nama. Nak cari masyhur dia kata. Pulau. Orang budak tegur dah lah. Lepas dia tu dah kena dah. Riak habis orang ni. Orang yang pandai tu riak. Orang yang baca salah ni ikhlas. Orang dia kira. Gitu cara dia tau. Cara dia gitu no, macam mana? Lepas tu macam mana cara untuk supaya tak berkelahi? Dia pun pakat baca serentak ramai-ramai. Tu barulah. Itu tadarus pesan moden. Dia tak baca seorang-seorang. Dia baca ramai-ramai serentak. Baru tak balok. Barulah ramai mari. Kalau baca seorang-seorang, tak ada. Awal-awal ramai lah. Kemudian tak ada. Bila baca serentak, baru ramai. Itu cara tadarus membaca Al-Quran bulan Ramadan. Baca ramai-ramai, bercampur dengan orang pandai, bercampur dengan orang tak pandai. Mana kamu? Gitulah wakili zaman orang sekarang ni. Kempen tadarus, dia buat baca ramai-ramai. Gitu. Tu tak tahulah. Itu jalanan macam mana, wallahu a'lam. Dah sebab kalau baca seorang-seorang, hak pandai-pandai lah. Hak tak pandai, kena tegur. Jadi masalah. Dia kena buat amal molek dengan ilmu dahulu. Ikhlas hati kena jaga molek. Ada ni. Sama lah juga. Hak mudah ceritanya. Tutup aurah molek-molek. Lepas tu letak hati tutup aurah tu ikhlas kerana Allah. Gitu. Sebaliknya ada orang kata pula, kita tak tutup aurah pun hati kita ikhlas. Dema tutup aurah tu bukan ikhlas pun. Bukan samalah. Dah tutup aurah dulu molek-molek. Lepas tu letak hati kerana Allah, bukan kerana orang. Dia kena buat molek dulu. Belajar ikut aturan molek dulu. Letak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat amal molek-molek dulu. Ikut ilmu semayang biar betul. Baca Quran biar betul. Buat Tuhan suruh dengan ilmu. Letak hati ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas ni lah hak payah. Ikhlas hak payah. Belajar nak comel semayang, tak payah. Belajar nak comel baca Quran, tak payah. Tapi nak ikhlas tu payah. Ni cerita bab menuntut ilmu ni. Menuntut ilmu payah apa? Belajar molek, fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Apa nak payahnya? Tak ada payah-payah pun. Tambah pula sekarang ni, lagilah mudah. Langit terbuka. Mudah je belajar. Tak ada payah. Nak jaga keikhlasan tu payah. Masa jahil, cara jahil. Lepas belajar, ujian besar pula. Nak jaga keikhlasan pada masa menuntut ilmu. Lepas dapat ilmu, lagi besar ujian. Nak jaga keikhlasan di hati. Lagi banyak ilmu, lagi besar ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab dunia ni negeri tempat ujian. Tempat bersenang-lenang, tempat menerima upah, tempat menerima ganja itu adalah di dalam di hari akhirah. Atau dunia tidak ada bersenang-lenang, tidak ada. Sebab apa? Dunia tempat ujian. Lagi banyak amal, lagi besar ujian. Lagi banyak ilmu, lagi besar ujian. Ini dipanggil kepayahan. Sebab apa? Sebab hatilah tempat tilik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada kita ni mukhlis sungguh ataupun tidak. Kita ni mukhlis sungguh ataupun tidak. Mukhlisina lahuddin. Kita ni mukhlis sungguh ke tak? Mukhlis ni mana apa? Jujur. Mukhlis ni jujur, bersih, licin. Tak ada porang-porang. Ni.
Mana betul-betul mukhlis. Kalau yang tidak mukhlis, dia comel zahir saja, ilmu pekoh dia comel, ilmu baca Quran dia comel. Tapi kalau orang ni tidak mukhlis, tidak jujur, sembahyang comel serta dengar riak. Baca Quran comel serta dengar riak. Ini bukan orang mukhlis, bukan orang jujur. Orang ada ciri nifak dipanggil. Ada ciri nifak, ciri munafik. Tapi bukan munafik i'tiqadi lah. Ada ni. Dia ikhlas, lawan dia riak. Ikhlas, lawan dia riak. Riak yang paling besar adalah riak pada agama. Riak pada agama ni dia panggil munafik i'tiqadi. Abdullah bin Ubay tu dipanggil riak pada agama. Hak dalam surah Al-Ma'un tu kan, alladzina hum yura'un. Tu dalam surah Al-Ma'un. Ayat tu turun pada orang munafik. Yura'un. Kenapa? Orang munafik ni menunjuk-nunjuk semayang dengan bahawa depan Nabi dia semayang, duduk di rumah dia tak semayang. Lepas tu timbul dalam hadis yang sahih, Nabi cerita nak bakar rumah mereka yang tak datang berjemaah di masjid Nabi SAW. Kenapa Nabi cerita nak bakar rumah? Sebab orang munafik tak semayang. Dia hanya semayang bila datang berjemaah di masjid Nabi SAW. Allazina hum yura'un. Mereka riak. Jadi orang munafik ni orang yang riak, tapi riak pada agama. Mana riak pada agama? Menzahirkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Itu munafik i'tiqadi. Yang kita bicara ni munafik amali. Kenapa munafik amali? Menzahirkan comel semayang, menzahirkan comel baca Quran, tetapi menyembunyikan hati. Baca semayang comel, baca Quran comel. Bukan kerana Allah pun. Kerana nak dapat pujian manusia. Ini dipanggil orang ciri nifak dipanggil. Ciri munafik. Orang yang tidak jujur. Mukhlisin, orang yang jujur. Sebaliknya orang riak ni, orang yang berpura-pura. Sebab tu di antara tandaan munafik amali, bukan pegangan. Dia bercakap comel tapi bohong. Dia janji, orang dengar akan terpikat, tapi dia mukir janji. Ketika nak menerima amanah, dia cakap memang orang-orang akan harap ke dia, tak ada orang lain dah yang boleh diberi amanah. Boleh ke dia akan khianat. Kenapa ni? Orang yang berpura-pura. Orang cakap bohong ni, orang tak sedar pun dia bohong. Sebab apa dia cakap comel-comel, bohong. Itu mana apa? Orang yang berpura-pura. Riak dipanggil munafik, orang yang ada ciri nifak dipanggil. Orang yang berpura-pura. Jadi orang yang berpura-pura pada amal ni, hebatlah. Kalau berpura dengan manusia tu, manusia tidak mengetahui. Kalau berpura-pura pada amal, ini orang hebat. Berpura-pura dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang khabir, kita panggil. Apa dia khabir? Allah Taala mengetahui hak batin sebagaimana Allah mengetahui hak zahir. Itu khabir. Allah mengetahui hak batin sebagaimana Allah mengetahui hak zahir. Tiba-tiba nak berpura-pura dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni. Tempat tiliknya adalah di hati. Hak hati ni lah hak payah. Hak ni permulaan ni ikhlas pada menuntut ilmu. Bila berilmu, mengerjakan amal ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda ni. Jadi kewajipan ikhlas ijma' ulama ni sampai ke mati. Godaan riak sampai ke mati. Ada ni. Dia hak zahir kadang-kadang
puasa. Kewajipan puasa terkadang tak sampai ke mati. Tua-tua tak wajib dah puasa. Kan ada ni. Godaan-godaan maksiat zahir. Tua-tua tak ada dah. Tua-tua nak tengok benda maksiat lagi. Tua-tua nak dengar benda maksiat lagi. Tua-tua nak pergi tempat maksiat lagi. Tak ada dah tua-tua ni. Tak minat belaka dah gitunya. Hak tak minat lah. Hak minat tu minat lah. Mana umumnya tak ada dah. Tak minat dah. Tak berahi. Tak ada dah. Tak minat. Tak ada dah godaan hak zuhir ni. Tapi godaan riak, ujub, takabur, hasad sampai ke mati. Pada ni. Hak ni hak paling payah. Hak paling payah. Hak berkait dengan taat batin dan maksiat batin. Sebab tu yang terdahulunya manfaat ilmunya tu lebih-lebih lagi ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Hak terdahulu kan. Terdahulu bicara bab kepayahan, kesukaran di dalam menuntut ilmu. Nak letak ikhlas molek-molek kerana Allah. Untuk mengerjakan amal. Bukan untuk riwayah jua. Bukan untuk bercerita jua. Yang terdahulu cerita manfaat ilmu. Istimewa lebih-lebih lagi ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Imam Ghazali kata. Ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Bukan awak ingat ilmu zahir. Ilmu zahir ni ilmu fiqh, ilmu zahir. Ilmu zahir ni ilmu Quran, ilmu zahir. Bukan awak ingat. Tapi yang zahir ni mudah. Fiqh semayang comel. Semayang dia memang buat dengan molek. Ilmu Quran dia comel. Time baca Quran, dia akan beramal dengan ilmu Quran. Mudah-mudah sahaja. Bila ilmu fiqh semayang dia comel, maka dalam semayang dia, comel lah perbuatan semayang. Mudah je. Baca Quran, bila ilmu Quran dia kemah, maka ketika baca Quran, mudah-mudah dia beramal dengan ilmu Quran yang kemah tu. Tapi macam mana dengan hak batin, hak ilmu tasawuf? Sebab tu Mazali tekan istimewa ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Yang mana manfaat ilmu ni sangat-sangat berhajah hamba pada ilmu, kerana dibina, diasaskan segala pekerjaan ibadah sekaliannya atas ilmu. Ibadah yang paling besar adalah iman, akidah, tauhid, dibina atas ilmu. Semua pekerjaan ibadah dibina atas ilmu. Istimewa Imam Ghazali kata lebih-lebih lagi ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Terutama ilmu tauhid. Diasaskan iman, akidah, tauhid atas ilmu. Macam mana ilmu tauhid kita? Tahap tadika ke? Tahap sekolah rendah ke? Tahap sekolah menengah ke? Setakat mana ilmu tauhid kita? Ngapa rukun iman yang 6 perkara sahaja? Ngapa sifat 20 sahaja? Itu tauhid tahap tadika. Perinciannya macam mana tauhid? Ni hak permulaan. Tak lepas sini tak ada lah. Tak ada. Fiqh comel ke, tasawuf comel ke, baca Quran betul ke, tak ada. Sebab asas dibina atas allazina amanu wa amilus solihat. Amal soleh itulah pergi pada hak zahir, semayang, puasa, baca Quran, hak batin, hati ikhlas, itu amal soleh. Tapi dimulai dengan allazina amanu. Nak masuk dalam golongan allazina amanu ni, yang sah ke-6 rukun iman. Kena kejap molek hak kaedah sifat 20. Kena perici molek pembicaraan dalam sifat 20. Bukan ngapa-ngapa. Ini bicara akhirat ni. Bicara ilmu akhirat untuk diri kita, untuk keluarga kita. Kita nak akhirat. Ni macam mana dengan amal akhirat kita? Ilmu setakat mana? Ini bicara akhirat ni.
Dunia sementara. Dunia perjalanan semata-mata. Tapi dunia sementara, dunia perjalanan semata-mata, belajar ilmu dunia belas-belas tahun. Sampai habis dah belajar. Tak nak belajar dah. Habis dah belajarnya. Untuk dunia yang kita kata sementara. Matlamat kita akhirah, berapa belas tahun kita belajar ilmu akhirat. Jangan hipokrit, jangan ada bohong dalam agama ni. Kita inilah kita lah. Kita, anak cucu kita, manakah sebenarnya matlamat kita? Dunia ataupun akhirat? Tak. Nak dunia, nak akhirat. Seimbang. Apa seimbang? Belajar dunia belah-belah tahun, seimbang. Belajar akhirat belah-belah tahun, seimbang ke tak? Ni kita nak bawa diri kita, nak bawa keluarga kita ke mana? Ke mana kita nak bawa? Jangan matlamat yang sama. Tujuan yang sama, zahir je beza. Orang kafir, zahir dia gitu. Orang Islam, zahir dia molek. Tapi matlamat sama je. Jangan gitu. Ada ni. Uniform je berbeza. Orang kafir uniform lain, orang Islam uniform lain. Tiba-tiba orang kafir matlamat duniawi, orang Islam matlamat duniawi. Atau tak ada ukhrawi tu. Semayang buat, puasa buat. Itu adah tradisi. Kalau tidak dibina atas ilmu. Adah tradisi. Itu bukan amal akhirah. Nak ada amal akhirah, ada kena ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, Nabi kata. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm, Nabi kata. Siapa yang nak dunia, ilmu. Orang nak dunia, ilmu. Orang ni tak sedut bimbang lah. Orang ni ittifaq orang panggil. Pada ittifaq, sepakat. Ittifaq, sepakat. Mak, ayah, tok, nenek, sepakat. Kena belajar orang, nanti dunia nak kerja apa. Betul. Nabi kata dah, nak dunia kena ada ilmu. Dah ni sepakat lah. Bukan kata mak ayah, tok, nenek pun ambil tahu. Ilmu dunia. Kira ni, cucu ni macam mana? Periksa boleh banyak mana? Padahal bukan urusan dia dah. Tok neneknya. Tapi nak ceritanya, hak mula-mula Nabi kata, nak dunia kena ada ilmu. Hak ni ittifaq sepakat, tak ada khilaf. Padahal tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Tak ada tok nenek kata, tak payah belajar tertinggi awang boleh baca boleh ngira. Sudahlah pergi kerja lah cari duit. Ada orang tu kata gitu. Tak. Dah sungguh lah boleh baca boleh ngira, kerja lah. Dah kerja awal-awal, boleh simpan duit awal-awal. Tak ada, kena belajar sungguh-sungguh. Wa man aradal akhirah fa'alai bil ilm. Siapa yang nak akhirat, dia kena ada ilmu. Yang akhirat ilmu setakat mana? Nak belajar agama je, nanti nak makan apa awang zaman sekarang ni. Belajar ilmu agama nak makan apa? Susah hati dah. Siapa yang susah hati tu? Bukan mak ayah. Hak tok nenek, hak tak kena-kena tu. Anakmu nak belajar agama. Anak dia atau anak dia belajar agama, cucu lah. Hak tok nenek, hak tak ada kena-kena. Bimbang, nak makan apa? Hak mak ayah kata tak apalah mak. Adalah rezeki dia. Orang tutup ilmu agama, Tuhan jamin rezeki. Tak sudut bimbang lah. Padahal bimbang apa orang tu. Tak kena-kena dengan dia pun. Nak akhirat kena ada ilmu. Dibina amal akhirah atas ilmu. Terutama sekali hak ilmu tauhid itu. Terutama sekali ilmu tauhid. Kita kena kira lah. Ilmu tauhid diri kita setakat mana. Ilmu tauhid anak-anak kita setakat mana. Setakat mana ilmu tauhid. Sifat 20 orang pandai belaka. Tak ada orang pandai sebut. Tapi huraian dia macam mana? Contoh. Kita balik kira sendirilah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis pecah 3. Pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Pergi kepada wahdaniyah pecah 3. Wahdaniyah pada zat, sifat, perbuatan. Apakah bezanya mukhalafah pada perbuatan
dengan wahdaniyah pada perbuatan. Perincian dia macam mana? Perincian dia macam mana? Ini fardu ain ni. Perincian dia macam mana? Kalau tak kena perincian di sini, mudah-mudah akan terlajak kepada akidah qadariyah, musyrikun, mensyirik ke Allah pada perbuatan. Orang musyrikunnya di mana? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Di mana orang musyrik? Dalam neraka. Mana? Qadariyah itu musyrikun. Orang yang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Kenapa di situ? Perincian mukhalafah pada perbuatan dengan wahdan pada perbuatan fardhu ain. Tak lepas. Tak ada benda, tak ada. Oh ni hak banyak sekarang ni. Qadariyah, musyrikun ni, hak ni hak paling banyak sekarang. Ada ni. Ini akidah diri kita masing-masing, akidah anak cucu kita masing-masing. Kalau akidah yang musyrikun, tidak ada. Puasa tidak ada, sembahyang tidak ada, tidak ada. Amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Mati dalam keadaan musyrikun, anak cucu yang soleh ramai mana sekalipun tidak ada manfaat baginya. Anak cucu yang musyrikun, mak ayah tok nenek tak ada sedikit pun manfaat baginya. Anak cucu semayang puasa dok tinggal, tapi akidah musyrikun, mak ayah tok nenek tidak akan dapat pahala. Sebab itu bukan waladun solihun. Waladun solihun ay waladun mu'minun. Anak yang beriman, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Penyembah berhala itu musyrikun pada zat. Kita maklum tu. Ni orang Islam yang berpuasa, yang bersembahyang. Macam mana? Musyrikun pada perbuatan ataupun mentauhidkan Allah pada perbuatan. Perincian dia macam mana? Tadi. Faham kedok kita mukhalafah pada perbuatan dengan wahdaniyah pada perbuatan. Ini perincian sifat 20 fardu ain. Hak ni tak lepas. Fardu ain fiqh tidak ada manfaat. Fardu ain tasawuf tidak ada manfaat. Bicara bab keikhlasan, tidak ada bicara bab keikhlasan. Nak bicara bab keikhlasan, tutup ilmu molek, lengkap fardu ain tauhid fiqh tasawuf dengan matlamat untuk mengerjakan amal. Tiada kerana riwayah nak cerita semata-mata. Tuntut ilmu, buat molek, mengerjakan amal, buat molek, kemudian kena bersungguh-sungguh kepada ikhlas pada menuntut ilmu dan ikhlas pada menuntut amal. Ikhlas pada mengerjakan amal. Maka ketahui olehmu bahawasanya kebinasaannya, kebinasaan akabat ilmu itu amat besar. Maka barang siapa menuntut akan ilmu supaya memalingkan muka manusia kepada, supaya manusia berpaling kepada dia sebab dia ada ilmu, dan duduk dengan dia raja-raja. Bila ada ilmu ni boleh bersama dengan orang besar-besar dan memegahi ia dengan ilmu akan orang setandingnya. Nak bertanding ni, nak berlawak antara sama-sama berilmu, atau kerana memuka dengan dia dengan ilmu akan mata benda dunia. Memuka pada ni dengan ilmu dia nak cari duniawi, maka ada perniagaannya itu tiada laku dan mata bendanya rugi. Akhirnya akan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Hak ni kebinasaan ilmu amat besar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Walhamdulillahirabbil alamin.